sekarang saya tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Google Chrome. Okey, dekat atas desktop ni ada Google Chrome punya icon. Jadi anda double klik yang ni. Kalau tak nampak, boleh pergi kat start button, cari Google Chrome. Biasanya dia start dengan G, Google Chrome. Okey, kat sini. Ataupun pergi dekat dalam ni, type Google Chrome. Okey. Dekat search ni kita boleh nampak ya. Okay, type Google Chrome. Okey, buka Google Chrome. Okey, biasanya Google Chrome ni kita guna untuk search engine Google ataupun kita buka application dan nak browse website lah. Jadi kat sini kita nak cari apa-apa maklumat, katakan newspaper. Okey, ni cara nak guna Google Chrome. Okey. Newspaper, katakan newspaper. Okey, NST ya. Okey, NST. Okey, kalau kita suka dengan website ni, kadang-kadang kita nak simpan ya. Kalau kita nak simpan, kita boleh bookmark website ni. Cara nak bookmark ni senang je. Kat sini ada bintang, klik bintang ni. Okey, kat sini ada bookmark bar. Okey, klik more. Okey, dalam ada bookmark ni. Ataupun klik je new folder. Type surat khabar. Okey, lepas tu kita save. Okey. Okey, ni dia tanya notification. Nak allow tak? Okey, sekarang kita bagi dia allow je. Sepatutnya kita block kalau tak dia mengganggu kita masa kita menggunakan Google Chrome ni, dia keluar notification. Tapi tak apa, saya allow sebab saya nak tunjuk macam mana nak block nanti. Okey. So katakan kita tutup. Okay, kita tutup balik. Kita nak buka balik. Pergi dekat bookmark. Okey, surat khabar. Ada kat sini. Newspaper. Okey, dalam Google Chrome ni kita boleh letak extension ya. Extension ataupun dipanggil plugin ataupun add-on. Extension dia adalah sebagai contoh kita letak extension Google Translate supaya kita ada perkataan yang kita tak faham, kita double klik, lepas tu kita boleh translate kat sini terus. Okey, cara dia kita pergi dekat Google, cari Google Translate extension Chrome ya. Okey, so kita klik yang ni. Okey, kita perhatikan, tengok user ni ada 10 juta yang menggunakan extension ni. So, extension ni sangat popular. So, pergi dekat add to Chrome ni, klik je. Okey, dia tanya nak add je. Okey, lepas tu close je yang ni. Kita pergi dekat sini, button 3 ni. Lepas tu kita klik dekat more, kita klik extension. Okey, kita boleh nampak extension kita dah add. So kita klik detail. Okey, dalam extension Google Translate ni, pergi dekat bawah ada extension option, kita klik je. Okey, dia tanya primary language kita nak translate ke bahasa Malaysia. So Malay. Okey, ini Malay. So display icon, then I can click to show pop-up. Okey, save. Okey, dah save, tutup je. Tutup extension ni. Okey, so nanti kalau kita double klik ke atas ni, dia akan keluar So saya tutup, lepas tu buka balik.
Okey, kita pergi dekat bookmark kita tadi, klik kat sini, bookmark, surat khabar, newspaper. Okey, kita turun bawah. Sebagai contoh, saya tak faham responsibility, saya double klik je. Okey, dia akan keluar ikon kecil macam ni. Okey, kita klik je yang ikon kecil ni. Okey, dia akan keluar translation. Directly dia keluar responsibility, maksud dia tanggungjawab. Itu salah satu cara macam mana nak guna Google Extension ya. Okey. Dalam browser ni kita boleh tengok kita punya history tau. Kita klik kat sini, history. Okey, ni history yang kita dah buka, maknanya website-website yang kita dah buka. Okey, so klik je kat sini. Okey, boleh nampak Kalau nak delete je lah. Pergi kat sini. Okey, remove. Ataupun kalau kita nak delete semua, kita pergi kat sini. Kita pergi dekat setting. Okey, sebelah kiri ni privacy and security. Okey, dalam ni privacy and security ada clear browsing data. Okay, kita nak clear browsing data untuk semua bukan last hour. Untuk semua kita klik je. Kalau kita nak clear hanya untuk 7 hari je, okey kita klik yang ni. Tapi saya suka yang all time clear data. Okey, sudah siap. So, kita tengok history kita tadi tak ada Okay, kita klik sekali lagi. Klik history, tengok tak ada apa-apa dah. Kita klik pun semua dah tak ada history kita. Semua dia dah delete. Okay. So, pergi dekat file. Okay, so pergi dekat 3 titik ni. Pergi bookmark, surat khabar, newspaper. Okay, so pergi dekat 3 titik ni. Okay, pergi dekat setting. Okay, dalam setting ni benda yang selalu kita ubah-ubah ialah privacy dengan security ni. Okay, privacy dengan security ni dekat site setting ni penting sekali. Okay, dekat site setting tadi saya allow notification Okay, yang allow notification ni kita klik je. Ni. Ada notification, dia akan keluar nanti. Kalau dia ada push apa-apa daripada NST, nanti dia keluar dekat sini. So dia mengganggu kita masa kita buat kerja. So sebenarnya kita boleh tukar setting tu, kita block. So lepas ni tak ada dah notification daripada NST. Okay. Okay, sama juga yang lain-lain. Kalau ada apa-apa kamera ke, kalau kita rasa was-was, okay, kita boleh klik kamera tadi. Kita klik dekat kamera ni. Nanti kita akan nampak website yang kita allow. So, kita boleh buang dekat sini kalau ada. Okay. Okay, Google Chrome ni adalah web browser. So, web browser apa-apa file yang .html ataupun .htm mana-mana file yang kita save dengan extension .html, kita boleh buka dengan Google Chrome. Okay, sebagai contoh, saya ada satu file. Okay, file ni adalah website. Kalau saya double klik file ni, dia akan buka dengan Microsoft Edge. Sebab dia punya default adalah Microsoft Edge. Okay, default application dia. Okay, tengok dia tanya nak guna Microsoft Edge, klik. Okay, nampak dia akan buka dengan Microsoft Edge. Okay, kalau saya nak ubah dia, kita boleh right click. Lepas tu property. Change ni, open with change. Kita boleh tukar kepada Google Chrome. So, dia akan bertukar Google Chrome. Lepas tu apply. Lepas tu OK. So, file tadi bila kita buka balik, dia akan keluar dengan Google Chrome automatically. OK. Dalam Google Chrome ni, kita nak tengok source file. Dia panggil source code. Nak tengok source code.
untuk HTML ya. Kita tengok macam mana dalam HTML dia buat ni. Kita right click kat sini. Okey, kita right click dekat mana-mana. Lepas tu view page source. Kita boleh nampak dengan HTML rupanya macam ni cara dia tulis. Ya. Lepas tu kalau kita nak inspect CSS pun boleh, kita right click je, lepas tu inspect. So kita nampak kat sini, tapi dalam ni tak ada CSS sebenarnya. Website ni tak ada CSS, ada HTML sahaja. So nanti anda akan belajarlah apa itu HTML, CSS, JavaScript semuanya. Okey, terima kasih.